kita selalu rasa kita ialah apa yang kita fikirkan. Betul tak? Tapi cuba kita fikir balik. What if kalau sebenarnya kita tak boleh percaya 100% apa yang kita fikirkan? Sebab apa? Ramai orang dia sedang menjadi macam lalang. Kan bila orang tolak kanan, dia pergi ke kanan. Kan tolak kiri, pergi ke kiri. Kan lalang, kalau orang marah, dia pun marah. Kan? So kita tak nak jadi seperti lalang. Sebab lalang ialah orang yang percaya 100% apa yang dia fikirkan. Kan? Sebab tu Maria akan bagi 3 sebab kenapa kita tak nak jadi seperti lalang. Tapi hari ni, apa kata kita praktis menjadi seperti air. Kan? Air yang bukan sahaja tenang dengan diri sendiri, tapi dia menenangkan dan mendamaikan orang sekeliling. So kalau orang buat jahat pada kita, kita tak percaya 100% apa yang kita fikirkan. Instead, kita yang kawal fikiran kita dan kita yang buat tindakan yang baik. Siapa setuju? Boleh komen dalam ruangan chat, okay? Alright. So, Maria nak bagi 3 sebab. Kerana iaitu satu prinsipal yang kita nak betul-betul pegang pada hari ini ialah kita bukan 100% apa yang kita fikirkan. Wow, kan? Macam tak pernah dengar orang cakap, tapi kita bukan 100% apa yang kita fikirkan. Okey, sebab tu Maria nak bagi sebab pertama. Sebab pertama kenapa kita tak boleh percaya 100% apa yang kita fikirkan ialah apa yang kita fikirkan sebenarnya ditentukan oleh kepercayaan kita, iaitu belief system kita. Kan dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai belief system. Kan kalau bahasa Melayu kita panggil sebagai kepercayaan. Dan apa yang kita yakin, apa yang kita percaya, belief akan menentukan realiti kita. Okay, maksudnya, Maria bagi contoh Okay, siapa pernah dengar wanita ni? Kan, wow, Maria guna my iPad. Okay, siapa nampak? Kan, ni adalah seorang nenek. Nama dia Hulda Krug. Kan, dia pada usia 70 tahun, percaya tak? Ramai orang bila dia usia 70 tahun, kita akan ada belief yang kita dah tak larat. Kita dah tak boleh buat kerja berat-berat. Kita dah kena rehat, kan, wind down. Kita tak boleh buat benda-benda yang memenatkan kita. Tapi what if itu hanyalah satu kepercayaan yang menentukan apa yang kita fikirkan. So, wanita yang Maria kongsi nama dia Hulda Krug. True story Dia sebenarnya berjaya pada usia 70 tahun, dia buat decision dia tak nak jangkit. So apa yang dia buat ialah dia menahluki 97 gunung di seluruh dunia. Tak silap Maria, kalau ikut beberapa source, ada 97 peak of gunung yang dia berjaya menang. Dia berjaya capai, kan. So dia pada usia 91 tahun dia menjadi wanita tertua yang mendaki gunung Fuji, Mount Fuji di Jepun. So dia menggunakan belief dia yang mengawal fikiran dia. Wow, kan, amazing. Macam mana kita punya belief sebenarnya yang menentukan fikiran kita. Sama juga macam ada 2 orang, kan, ini kita nak faham kenapa kita tak boleh percaya 100% apa yang kita fikirkan, disebabkan dia dipengaruhi oleh belief system kita. Ada setengah orang, 2 orang, dia mengalami mungkin 2 adik-beradik, kan. Dua-dua ni, seorang dia cakap dia mengalami childhood yang mencabar, kan. Dia rasa mak ayah dia abuse dia, kan. Seorang lagi ni dia cakap dia bersyukur dapat ibu bapa yang membantu dia untuk menjadi siapa diri dia sekarang. Faham tak? So kita adalah ditentukan oleh belief system kita. Kalau kita percaya apa yang kita lalui pada zaman kecil itu ialah satu yang pain, yang menyakitkan kita, yang buatkan kita tak boleh maju dalam kehidupan kita, itulah yang kita akan dapat. Belief system kita akan menentukan siapa kita pada hari ini. So always rule number 1, 3 sebab, kan. Sebab pertama ialah sentiasa check,
Kan dia punya solution dia ialah sentiasa check apa belief system kita yang sebenarnya sedang menentukan apa yang kita fikirkan. Setengah orang dia post gambar dekat social media, dia rasa dia tak cantik. Sebab itu belief system dia rasa dia tak cantik. Kan padahal orang yang yakin diri, dia believe kan dalam Islam Allah tak pandang pada paras rupa tapi pandang kepada hati. Seorang yang betul-betul believe, dia tidak tak kisah kan orang like ke, orang tak like ke, orang kutuk dia ke, dia tak kisah. So itu rule ataupun sebab yang pertama. Siapa setuju? Kalau setuju boleh tinggalkan dalam ruangan komen. Siapa setuju dengan sebab yang pertama? Kan komen setuju. Okey, sebab yang kedua yang Mada nak bagi ialah satu lagi formula kehidupan yang sangat powerful. Okey, kita fahamkan satu formula ini sebab kedua. Apa yang kita fikirkan menentukan emosi kita, iaitu apa yang kita rasa. Setuju tak? Kalau kita fikir orang tu jahat, kita akan marah pada orang tu. So emosi kita akan jadi marah. Dan emosi kita menentukan tindakan kita. Dan tindakan kita menentukan nasib ataupun hasil kehidupan kita, result yang kita dapat. Betul tak? Kalau kita rasa orang tu jahat, orang tu dia ada niat jahat pada kita, kita akan marah, kita rasa tak puas hati, itu emosi. Emosi kita buat kita bertindak. Mungkin kita tuduh dia, kita pergi sebarkan maklumat dia dalam social media. Contoh sebab ditentukan oleh emosi kita kan. Dan kita punya tindakan kalau berulang-ulang kali, dia akan menjadi kita punya hasil kehidupan kita. Sebab tu setengah orang dia rasa hidup dia ni malang. Kan dia rasa semua orang buat jahat pada dia. Dia rasa dia sentiasa dikhianati. Okay, but what if kan kita selalu rasa kita ialah apa yang kita fikirkan. Kalau fikiran yang menentukan emosi kita, what if sebenarnya ada sesuatu yang menentukan fikiran kita? Wow. Kan? Ada sesuatu yang menentukan fikiran kita. Ini yang Mada belajar tentang, Mada belajar pada Prof. Muhaya kan, sangat-sangat deep. Sebenarnya fikiran kita ditentukan oleh hati kita. Kalau hati kita rasa kita ni lagi baik daripada orang, let's say kita nampak, kita scroll media, social media kan, kita scroll Instagram, kita nampak orang buat benda tak elok kan. Kalau hati kita tengah ada perasaan sombong, aku rasa aku lagi baik, apa yang kita fikirkan? Dia ni teruk betul lah, merosakkan bangsa kan. Kita akan fikir benda-benda yang buruk pasal orang ni. Kita akan mula buruk sangka pada orang ni sebab kita rasa kita lagi baik. Betul tak? Kan? Lepas tu apa emosi kita? Kita akan rasa benci. Betul tak? Kita tak suka, meluat tengok orang ni. Dan tindakan kita apa? Kita tinggalkan komen-komen yang buruk. Sebab tu tindakan kita ni sebenarnya ditentukan oleh emosi kita. Emosi ditentukan oleh fikiran kita. Dan fikiran kita ditentukan oleh hati kita. Sebab tu dalam Islam, kadang-kadang kenapa kita tak boleh kawal fikiran negatif? Punca dia daripada hati yang tengah hitam ataupun hati yang tengah kotor. Zaz. Kan, benda ni sangat-sangat betul sebab tu bila kita ada masalah, kita sentiasa kena bersihkan hati kita. Kalau kita sentiasa, kita tengah ada momen yang kita rasa stuck, kita tak boleh nak, tak jumpa solution, kita banyakkan istighfar, kita kan kalau kita ada buat salah, kita bertaubat kan. Sebab yang penting ialah kita bersihkan hati kita. Dalam Islam kita ada 9 virus hati, Mada namakannya sebagai virus hati kan, yang diberi oleh Imam Al-Ghazali. Ada sombong, dengki, apa lagi? Riak kan, buat sebab nak menunjuk, kita buat sebab kita nak kita dengki. So ada 9 sifat, nanti boleh cari dekat internet kan, 9 penyakit hati yang boleh mengotori apa yang kita fikirkan. Sebab tu jangan 100% percaya apa yang kita fikirkan. Siapa rasa Zaz? Kan Mada belajar formula ni memang life changing. Yang menentukan fikiran kita adalah hati kita. So always dalam Islam, hati ni dia macam wiper, macam cermin, tahu. Kalau kita tak bersihkan, from time to time dia akan jadi kabur.
dia akan mempengaruhi apa yang kita fikirkan. Sebab tu dia macam wiper, kita kena always bersihkan. Siapa setuju? Komen setuju juga kan untuk tips yang kedua ataupun sebab yang kedua. Okay, so alright, yang ketiga, kenapa kita tak boleh percaya 100% yang kita fikirkan? Sebab ni saya rasa semua orang akan setuju. Dan kita selalu rasa, kalau kita rasa marah, okey, aku tengah rasa marah kan, aku tengah rasa orang tu buat jahat, orang ni memang jahat. Kita ambil apa yang kita percaya bulat-bulat. But what is sebenarnya ada sesuatu yang sedang menghasut kita kan, iaitu kita pun tahu musuh kita yang sebenar ialah syaitan. Kan, sebab ni kenapa, sebab yang ketiga ni kita kena always aware. Kalau kita leka, kan sebenarnya punca kenapa kita tengah marah jadi lagi marah, kita tengah sedih jadi sedih, kan jadi lagi lama ialah disebabkan oleh syaitan kan, kalau kita tengah leka. Ni mari ambil dari surah Al-Baqarah ayat 208 kan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang dan nyata. Kan, terang nyata. So maksudnya kat sini ialah kita kena sentiasa aware apa yang kita rasa ni kadang-kadang kan adalah hasil hasutan syaitan. Sebab tu topik pada hari ini ialah jangan percaya 100% apa yang kita fikirkan. Sebabkan 3 sebab ni. So tindakan dia yang pertama kan, kalau kita percaya 100%, kenapa kita tak boleh percaya 100% ialah disebabkan belief kita. So first step, always double check apa belief system yang sedang menentukan apa yang kita fikirkan. Sebab kedua ialah kenapa jangan percaya? Sebab sebenarnya apa yang kita fikirkan dilahirkan oleh hati kita. Kan, sebab tu kita kena sentiasa bersihkan hati kita. Kan, dia bukan one off thing. Dia kena always every single day. Dan yang ketiga, kenapa kita tak boleh percaya 100% apa yang kita fikirkan? Sebab dia mungkin kita tengah ada syaitan yang sedang membisikkan kita kan. Sebab tu ada 3 sebab ni dan buat 3 langkah ini. Check belief system, check kita punya hati kita, bersihkan hati kita, jangan rasa kita ni lagi baik daripada orang lain. Dan yang ketiga, kita kena sentiasa minta perlindungan daripada syaitan, daripada bisikan syaitan. Alright, insya-Allah kita buat 3 perkara ini dan kita akan jadi orang yang lebih luar biasa, seperti air yang tenang dengan diri sendiri dan juga menenangkan dan mendamaikan orang lain. Siapa nak jadi seperti air? Komen saya kan, siapa nak jadi seperti air kan? Menarik analogi ni, air yang tenang dan menenangkan, insya-Allah. Okay, alright. Maria sebenarnya ada nanti kalau anda nak buku kan, Maria tengah in the process untuk siapkan satu buku, iaitu buku macam mana nak move on kan, 7 langkah untuk tenang, positif dan kreatif walau apa pun masalah atau konflik yang terjadi. Okay, kalau anda nak, anda boleh komen nak dalam satu posting, nanti Maria forwardkan balik, insya-Allah. Dan jangan lupa kalau anda suka konten-konten macam ni, jangan lupa keep following Sugar for Your Mind bersama saya, Madia Hassan. Dan jangan lupa apa yang anda belajar pada hari ini, cuba kongsikan kepada 3 kawan. Kongsikan pada 3 kawan, insya-Allah kita akan dapat kefahaman yang lagi dalam. Alright, so kalau anda suka tips untuk fikir lagi positif dan nak jadi diri yang lebih baik, jangan lupa buat yang macam tadi kan, promote kepada kawan-kawan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk topik-topik yang lagi menarik. Assalamualaikum. Pagi.